Records. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Tuan Azharul dan juga bakal penonton di YouTube channel saya, Kimiyatullah. Guys, bersama saya dalam program Premium Consultation. Program ni adalah premium tetapi percuma untuk 30 minit sahaja. So, apa yang saya boleh bantu anda, saya bantu anda, especially usahawan seperti anda, hasilkan ratusan ribu ringgit melalui satu servis atau satu produk sahaja. #Autopilot Guru. So, bersama dengan kita adalah Tuan Azharul. So, why not Tuan Azharul perkenalkan diri anda kepada publik? Silakan Tuan. Okay, Assalamualaikum, saya Azharul. So basically saya punya klasifikasi ialah property. So kita ada group property and then kita ada dalam lebih kurang 30 members lah, team member dalam saya punya group. So basically saya kali ni saya buat session dengan Tuan Kimi untuk mendapatkan dia punya pandangan lah macam mana nak menghadapi dalam basically PKPD ni. Kita ada banyak masalah lah in term of nak menjalankan bisnes dan ramai juga kita pun sebenarnya risau juga nak jumpa orang apa sebab kita punya walaupun orang kata boleh buat visual apa semua, at the end of the day orang nak tengok rumah, orang nak feel rumah, benda bukan murah. Kalau kita beli barang RM10, RM20 boleh, ini kita jual RM300,000, RM500,000, RM1 juta pun ada. So tak boleh lari daripada viewing tu lah. Sebab apa? Feeling tu lah kan. So that's why itulah. So basically kita nak tahu macam mana nak motivate kita punya members, macam mana untuk basically dalam masa PKPD ni lah. So basically untuk COVID-19 ni kita jangkakan satu jangka masa yang lama. So is it ada way yang kita boleh generate income selain daripada property ataupun kita nak pivot ataupun kita nak buat benda lain sekejap sementara menunggu COVID-19 ni berakhir ataupun macam mana. So that's why saya nak ada session dengan Kimi ni hari ni. Terima kasih. Okay, sama-sama Tuan. Alright. So, macam mana nak buat basically sebagai property agent, sebagai rent, real estate negotiation. Okay. Kat sini biasanya you guys akan pergi site visit. Right, bawa klien untuk pergi site visit, betul? Tujuan adalah untuk klien tu tengok itself rumah tu sendiri, keadaan sekeliling and so on. So kita tak boleh nak bergerak sebab COVID dan sebabkan tak boleh bergerak, proses jual beli rumah tu tergantung. Setuju? Betul. Okay, so kat sini macam mana kita nak jual rumah waktu COVID? I suka tajuk ni sebab to be frank tajuk ni agak tough sedikit nak bawa. Tapi I have a few ideas yang mungkin sedikit sebanyak boleh membantu you. Okay, I bawa dua jenis perspektif. Perspektif pertama adalah you hanyut dengan arus masa. Arus masa apa? Iaitu COVID. Alright? Arus masa apa? You boleh hanyut dalam kedua keadaan. Satu, you hanyut positively atau you hanyut negatively. Positively adalah you hanyut dengan dunia kemodenan. Sebabkan COVID, banyak gila perkara jadi moden. Banyak sangat perkara jadi digital. You boleh hanyut dalam keadaan yang positif, keadaan digital, atau you hanyut dalam keadaan keresahan, kerisauan. Oh, COVID tak boleh bergerak and so on. Yes, it's true. It's happened and still happening. Right? So benda tu kita tak boleh nak lari. Mana-mana negara lah, kalau tuan lari ke Wakanda sekalipun tetap COVID. Alright? Walaupun Wakanda tak wujud. Okay. So I nak you nampak picture ni. Kalau you hanyut dalam keadaan yang negatif, let's say negatif. Okay, na'udzubillah. So, sampai bila je nak hanyut? You nak cakap kita nak hanyut sampailah Malaysia free COVID. It's quite impossible. Almost zero COVID tapi datang variant daripada luar, jadi balik COVID. Alright, so benda tu tak boleh nak lari. Dia kena satu dunia. Alright, untuk kosong COVID. So, you hanya ada satu option, iaitu hanyut dalam keadaan positif. Hanyut dalam keadaan digital. Dunia maya and so on. So, macam mana you nak jual rumah yang harga ratus ribu tapi klien takut orang beli, takut rugi beli rumah tu. So kat sini kita yang kena innovate diri kita. Kita kena innovate cara kita. I believe dalam property, you guys biasa tengok dulu developer kalau nak jual rumah, dia tak jual rumah dah siap. Dia biasanya jual tapak kosong. Model mock-up rumah dah siap. Inilah contoh rumah yang dah siap nanti. Inilah design 3D rumah yang dah siap. So kita tak membeli, tapi kita yakin nak membeli sebab dah ada contoh model fizikal,
dah ada gambaran dari sudut 3D visualization. Sebab tu kita beli, betul? Padahal kita tak tahu pun hasil dia macam mana. Setuju? Why not property agent sekalian, you buat perkara yang sama? Sebab kenapa? Saya bercakap because I was ex-architect. Right? Saya dulu seorang arkitek dan saya bekerja dengan architecture, dengan architect firm. Tetapi macam mana but myself, saya lebih fokus untuk buat hotel. Kita tak fokus buat rumah, kita fokus buat resort, kita fokus buat chalet. Macam mana kita nak jual resort kepada datuk-datuk ni, Tan Sri ni, founder and investor daripada luar. It's basically through business presentation. So apa dalam business presentation? Ada mock-up, ada model bangunan yang berskala kecil, ada 3D visualization, ada plan. Itulah cara macam mana kita nak jual hotel. And benda tu succeed. Bukannya ratus ribu, puluh juta, ratus juta. Tapi boleh jual. Mereka sign up. So why not semua property agent bawa konsep ni. Alright, cumanya konsep ni mungkin pelik. Dia bukan pelik, it's actually unique. Kenapa unique? Sebab kita innovate. Kita punya cara, orang nak propose rumah, bangunan yang belum siap sama dengan kita nak propose bangunan yang dah siap. Bezanya, cara you lebih convince. Alright, convenience, lebih convince, lebih praktikal. Sebab kenapa? Rumah dah ada. You dah boleh, mungkin lah, I believe ada antara rent ni boleh lari sekejap tengok site. Atau you guys boleh call geng-geng rent yang lain. Kau dekat Setia Alam kan? Aku dekat Bangi ni, tak ada negara. Boleh tak kau lari ke Alam ni? Tolong rekodkan keadaan kat sana. Buatlah video berdurasi 3 minit daripada first sebelum masuk perumahan, dah on kamera dekat kereta, jalan, bawa kereta, parking depan rumah, buka daripada rumah ruang tamu, atas, bilik, belakang, keadaan sekeliling ruang tamu semua. Keadaan sekeliling rumah. So you boleh buat satu kompilasi video. Atau tak tahu, just snap gambar, buatkan montage video untuk buat proposal. So basically klien tak yakin. Cuba bagi awareness kepada klien. Sebab kenapa klien tak yakin? Klien pun ada understanding macam you. Waktu dengar first idea ni, I nak beli rumah lah, takkanlah you nak bagi I video je. Tuan Haji, dulu Tuan Haji beli perumahan yang belum dibina. Kenapa you beli? Sebab you tengok mock-up, sebab you tengok showroom. Kadang-kadang tak tengok showroom pun. You just tengok video, you just tengok plan and so on. Okay lah, bolehlah beli. Tapi nak datang jugalah. Dah tengok. Padahal rasa nak beli tu sejak bermula tengoknya video, 3D visualization, tengok plan, tengok proposal. Why not kita bawa? Tuan Haji, kalau you boleh ke Setia Alam, you pergi sendiri. I tak boleh pergi. I nak beli, I nak pergi sendiri. Okay, you nak pergi, you pergi sendiri. Kita ada agent kat sana. Kat sinilah you pakai you punya kenalan, network. Bro, aku ada klien ni, boleh tak bantu assist dia kat sana? I believe property selalu main game ni. Betul? You minta bantuan kawan-kawan yang lain dekat kawasan tertentu. Okay, you bagi commission sedikit, you bagi upah sikit, it's okay, but then rumah terjual. Idea dia sebenarnya dari segi nak hubungkan klien. Kadang-kadang klien ni tegar. Tak, aku nak beli, aku nak tengok juga rumah tu. Okay, silakan Tuan Haji, boleh pergi sendiri kat sana. Kat sana kita ada team yang akan assist you. You telefon branch lain untuk assist. Okay, tu dari segi logistik settle. Tapi macam dari segi nak flirt klien tu, macam nak mengurat klien tu, you boleh guna pakai video montage, you boleh pakai visualization, you boleh pakai gambaran, you boleh buat business proposal. Boleh Tuan Azharul? Boleh lah. Macam saya cakap, cara ni dia bukan pelik, dia unik sebab tak pernah kita orang buat. Betul tak? Ya, dia biasanya yelah, pasal biasanya dia punya closing tu bila kita jumpa dengan dia lah kan. Betul. Dapat jumpa dengan dia. So kalau setakat dalam telefon ke cakap ni dia kurang impact lah. Tapi kalau sekarang macam terpaksa jugalah kan. Kita tak boleh nak gerak. Sebab apa kita dalam ni belum lagi dapat kelulusan ni sebenarnya untuk gerak. So kena lebih ni lah. Okay, so macam ni Tuan Azharul. You bayangkan kalau saya dulu nak jual program yang bernilai 2,500 dalam jangka masa 1 jam punya program, saya akan buat, saya akan jumpa klien,
Contohlah saya nak jual program saya dekat Mars Airline. Saya nak Mars Airline punya cabin crew datang program saya untuk communication training. So, saya boleh pergi. Saya propose umpam, okey, close deal RM2,500 untuk 1 jam punya sesi. Dulu, kita buat secara fizikal. And it's normal. Tetapi, nak atau tidak, and almost 2 years, dah setahun lebih dah, alright, COVID berlaku. Kita kena innovate. Nak atau tak nak, terpaksa innovate. And Alhamdulillah, I believe, kalau dulu sebulan saya boleh close 2,500. Waktu COVID, saya boleh close 3 projek, 3 training yang bernilai 2,500. Dia lebih praktikal. Jumpa online, dress up, corporate, kita buat business presentation, share screen. Cara dia sama. Cuma cara kita deliver keadaan tu. Cara kita approach. So waktu ni sebenarnya yang memainkan peranan adalah communication. To be frank, logistik is Zoom, slideshow, this one, speaker, background, and so itu adalah logistik. Tetapi yang mengiyakan benda tu adalah individu tersebut dan communication beliau, communication mereka. Orang membeli bukan sebab barang tu, orang membeli sebab orang yang jual tu. Orang yang jual tu meyakinkan, orang yang jual tu bagus, orang yang jual tu maybe handsome, cantik, charming, I don't know. Tapi most of the time, orang membeli bukan sebab program, bukan sebab projek, bukan sebab produk, bukan sebab servis. Dia membeli sebab orang yang deliver tu bagus. Most of the time. Right? So, kat sini, Tuan Azharul, you mungkin akan considering idea yang saya bagi. But then, you akan tahu benda ni practical atau tak practical kalau you dah start execute. Right? Considering, bagi I, dia bukan masanya dah. Sebab, minggu depan, tiba-tiba cara berubah. Ekonomi Malaysia berubah. Cara pergerakan Malaysia berubah. So, kalau you considering yang berubah tu lebih ke arah perketatkan pula keadaan, lagi susah. So, sementara ada masa, jangan consider sangat. Okey, kini dah bagi idea macam ni, macam mana aku nak apply dekat company aku. Okey, dan kemudian you fikir dalam sejam 2 jam, terus execute. Melalui execution, you akan nampak, oh kat sini loop, kat sini kurang, kat sini kena tambah baik, oh kat sini tak perlu buat, oh kat sini boleh kuatkan lagi. Improvise, dan you akan nampak, oh bolehlah sebenarnya. Cuma benda tu boleh selepas fit dengan keadaan you. Alright? Okay, so setakat ni tuan jelas tak? Jelas lah, maknanya kita nak kena capture dia punya imagination lah, basically mula-mula capture dia punya interest kan. So oleh kerana orang dah mula adapt dengan ni, so mungkin kita macam Kimi katalah, kita ada Zoom ke ada apa, kita boleh share kita punya screen, mana kita boleh share kita punya gambar, so kita boleh share kita punya apa yang kita nampak dan sampaikan kepada dia lah. Contoh kalau kita view apartment ke apa kan, so kalau kita view dia punya lift kan, so kita boleh highlight lah apa yang penting dekat situ. So sama juga kalau kita bawa orang pergi viewing dekat apartment. Kalau lift tu cantik, lift tu bersih, tangga tu bersih, maknanya JMB tu menjalankan tugas, mana semua orang bayar. So kita bawa, kita ceritakan lah, maknanya bukan simply hantar gambar je lah. Maknanya kita nak ada Zoom session tu, kita nak ada live session dengan dia at least, supaya kalau dia minat, kita boleh dia capture dia punya ni, dia akan tunggu kita lah. Untuk kalau dia tak minat, kita bawa dia rumah lain. Betul juga. Okay, so saya ada beberapa idea untuk tuan sebenarnya. Satu adalah you guna pakai agent dekat kawasan lain untuk bantu you, untuk deliver benda tu, untuk sampaikan keadaan tu. Keadaan dekat sana actual size. Ada agent lain assist klien tu. Okay. Cara kedua, mungkin anda kata you tak ada agent tu kat situ, you boleh communicate dengan GMB kawasan tu. Contohlah, oh kawasan ni apartment macam ni. Okay, you cuba search siapa duduk apartment tu, tengoklah kenal ada keluar senarai. You buat phone call atau you messenger ke dia, tuan,
saya Azharul manager untuk semua house property. Saya nak appoint you since you duduk dekat apartment, contohnya apartment Seri Jati. Saya nak bayar you commission, tapi dengan bantuan you buatkan live video di kawasan situ untuk klien saya beli rumah kat situ. Maksudnya dia ada phone dan you bekalkan kat dia, contohlah pemegang tu yang untuk stand supaya telefon tu tak bergegar-gegar sangat. Ada stabilizer tu, right? So dia record, okay kat sini ini adalah kawasan pintu masuk, ini adalah swimming pool, ini adalah kawasan, dia buat live. Bagi real, bagi jiwa. Ini adalah playground, ini adalah tennis court, this is okay, ini adalah lift, okay, ini kawasan lift semua, bersihkan. Nampak tak? You sebenarnya, you dah train mereka sebelum you bawa jumpa. Alright? You bagi live session. Oh, klien tengok, okay, bagus benda ni. Sebenarnya, cara ni I baru teringat. Dekat US, diorang dah pakai dah cara ni. Right? So, I lupa sebab I do berguru juga dengan orang-orang dekat sana. So, and most of them memang main property. Macam mana diorang boleh jual property? Kat sana diorang tega lah, boleh pergi, seberang, pergi just cross border and so on. Tetapi ada setengah tu betul-betul hygiene. Klien mereka betul-betul hygiene, betul particular dengan bab COVID ni. So, diorang dah pergi, diorang buat secara live. Benda tu. Alright, tapi sebenarnya kalau you nak appoint someone dalam perumahan tu, it's quite susah lah sebab mereka tak biasa. In fact, rent, dia ada kursus yang boleh untuk you bercerita macam mana you nak bercerita, teknik macam mana and so on. Cumanya, kalau dapat rent agent, dia will be great. You buat satu, sama ada live version, idea pertama. Kedua, you dah memang ada gambar, you buatkan montage. Alright, dan yang ketiga, you buatkan video, 3D visualization. Alright, so mungkin you boleh kau team dengan developer sebelum tu, dapatkan 3D dia, you just belilah 3D dalam 200 ke 300 ringgit, investment untuk, ni tuan, ni adalah keadaan di sana. Adalah dia punya artist effect dia. Memang normally arkitek memang buat kerja-kerja macam ni. 3D artist yang akan buat. Macam dekat daripada pintu masuk, jalan besar sampailah ke dalam rumah. Okay, so kat sini mungkin something yang you boleh explore. As long business property ni masih berjalan. The thing is, mungkin orang ni, klien-klien ni mungkin tak, ini macam, betul ke, boleh ke nak beli tuan? Dulu, beli rumah, tak ada lagi rumah, baru clear tapak, baru potong rebate, you dah bayar deposit bank. Right, kenapa sekarang tak sama? In fact, rumah ni dah ada, kita dah bagi live video. Right, sama juga dulu, beli barang, delete barang, tengok apa semua, baru beli. Sekarang Shopee add to cart, terus buy. So, dulu lain, sekarang lain. Kita cerita sekarang, kita tak cerita dulu. Tapi kalau Shopee tu, kita boleh return balik, harga baru berapa puluh ringgit. Ini rumah berapa ratus. Sebab tu kita buat live session. Kalau Tuan Haji nak pergi, silakan. Kita ada team yang boleh assist kat sana. Tak ada masalah. Alright? Okay, so Tuan, I believe ini pun dah dekat 20 minit. So, kalau bagus saya dapat jawab soalan kedua Tuan. Silakan Tuan. Jawab soalan kedua. Apa soalan kedua? I thought it's about motivation Yelah apa satu macam mana nak tu motivation. Yalah macam mana kita nak motivate kita punya team members lah bila dalam keadaan macam ni lah PKPD kan, sebab semua orang pun tak boleh nak gerak kan. Semua orang takut kan. Sebab benda ni yalah COVID ni penyakit kan. So macam mana kita nak positif, sebab ada banyak members yang dah mula buat benda lain sebab kita jual rumah, dia punya tu income memanglah besar. Bila kita tak boleh gerak ni, langsung tak boleh nak jana income. So, dia ada suggestion macam mana untuk jana income pada sekarang ni. Okay, I can say sebenarnya bila COVID berlaku ni memang betul ada certain industri memang tutup habis. Ada certain industri yang mungkin boleh 80% saja activate. Ada yang maybe 50% saja, ada yang maybe 10% saja.
Alright, and yes, ada yang 100% tak boleh activate. So, I believe tuan pun jelas, dulu saya dalam background construction, saya dalam bidang design. Okay, kita memang ada interior architect firm, kita ada main construction, kita ada kilang besi, kita ada aircon business, kita ada kilang kayu. Memang my field dalam construction. But when COVID hits, I pun termenung sebab kontrak, sebab tender, sebab kerja dah buat. Ada yang klien tak nak bayar, ada yang bayar separuh. Yang bayar separuh tu pun selepas bergaduh teruk. Alright, ada yang macam-macam keadaan. So bila I fikir balik, ini baru 2 bulan dah macam ni I face. Expenses dan overhead negatif 75,000. Sebulan terpaksa keluar duit. Macam mana you nak tahan untuk jangka masa yang kita tak tahu sampai bila. So I decided untuk, okay, it's time to meet our Master G. Jumpalah Master G, Sifu, Mentor. Kimi, you are financial bleeding. Yup, I alert financial bleeding. So what to do? This is my opinion, not my suggestion. This is my opinion. Kalau aku kilang besi, let go, yang ni let go, yang ni hold, yang ni tutup, yang ni jual, yang ni, dia punya suggestion untuk close, senang cakap. I macam, like seriously, I dah makan duit kat sini dah berapa belas tahun dah. I cakap, macam mana I nak tinggalkan bidang ni? Alright, whereby I dah selesa. Bila sebulan you boleh dapat gaji 14,000, 22,000 sebulan melalui company construction, melalui industri construction. Tiba-tiba zero, in fact negatif lagi. So macam mana nak survive? First of all, awareness. You dah tahu, sekarang you dah sedar. Tapi you tak bertindak selagi tu negatif 75,000, negatif 75,000, negatif 75,000. Sampai bila? I considering suggestion Master G ni. Whereby I rasa macam selepas I fikir, sebenarnya I ambil tindakan almost 3 bulan. Sebenarnya dekat 4 bulan lah, dah 3 bulan lebih lah, dekat 4 bulan. Okey lah, decided, ini tutup, ini jual, ini hold, ini tutup. Selepas almost 4 months, whereby sebenarnya I cakapkan diri I, kau ni bodoh lagi ni. Sebab kenapa? Kau minta pendapat expert, kau minta pendapat mentor, idea Master G, kau minta kau berjumpa dengan orang yang hebat-hebat. Whereby orang-orang ni dah pernah lalui situasi macam ni beberapa kali. Dah pernah buat apa yang mereka suggest. Dah pernah hadapi benda-benda semua. Kau yang tak pernah hadapi, kau considering. So macam saya cakap, bodohnya Kimi ni. Right? Kau dah jumpa orang power, kau dah dapat pendapat idea power, solution power, tapi kau masih considering. So I decide, okay, tak apa, hati ni kena thinking shit. Dulu kau pernah rugi juta, 2 kali. Kali ni why not? I cakap dengan diri I macam tu. I bersedia nak rugi lagi. So I decide untuk buat, alhamdulillah. Tutup positif RM1,750. Positif, tiba-tiba, okay, that's great. So what to do now? Baru fikir nak buat apa. So waktu tu lah fikir, nak buat apa? Aku nak buat ni ke? Nak buat ni. Waktu tu fikir. So waktu ni I fikir, start balik daripada mentor asal. Mula dengan apa yang ada dalam tangan. Apa yang ada dalam tangan, tengok dalam tangan telefon. Tengok telefon, WhatsApp. Kimi boleh tak bantu aku ni? Kimi macam mana nak buat ni? Kimi aku ada masalah bisnes macam ni. Ramai yang tanya masalah bisnes ni. So why not 7 tahun you underdog. 7 tahun you bagi free consultation. Why not kali ni you charge? So waktu tu lah terdetik idea business consultant. Alright, sebenarnya business consultant memang dari I think daripada 2015, 2014 kita dah terfikiran nak buat business consultant. Tapi waktu tu ilmu cetek, niat ada, keinginan ada, ilmu tak sangat, tak power lagi. Masih belajar. Tapi fikir-fikir dah 2020, rasanya dah 8 tahun ni rasanya dah boleh kick off lah kot. Alright? So I decided untuk kick off tapi fokus kepada benda yang I betul-betul expert saja. Iaitu business management, business administrative, business strategy, business systems. Kita fokus kat part tu je. Alright? Slowly, okay, masuk business system dalam Facebook, business system dalam dunia online, business system dalam sale, business system dalam marketing, business system dalam, semua kita systemize. Rupanya apa yang aku buat ni automate business mereka. Baru dapat tune, I buat improvise. I buat, ini tak boleh, ini boleh, ini kena shortcut, ini kena detail lagi. Kita improvise along the way. Sampailah lalas selepas setahun dapatlah hashtag autopilot guru macam you tengok dekat skrin sekarang. It's not suddenly, takes time.
Pergi, apa yang aku buat sebenarnya? Aku pun tak tahu, tapi buat je. Tapi yang saya tahu, kita pakar benda ni. Kita tahu benda ni. Kita dah invest almost 230,000 dalam bidang ni saja. Alright? So, kau dah buat benda ni, kau dah invest banyak, kenapa kau tak apply, kau tak ajarkan balik? Tapi waktu tu, I ingat apa tahu? 3 amalan yang akan bawa, yang akan backup you waktu you mati. Anak yang soleh, sedekah amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Waktu tu I fikir, aku buat benda ni, aku jual sebab aku nak ilmu, aku nak amalan tu, dan aku nak at least ada duit untuk anak bini. I believe orang akan cakap, Kimi siapa nak jadi business mentor, Kimi siapa jadi business consultant. I consider benda tu, but then I tengok satu video seorang awet ni pakai lawa-lawa, memang TikTok gila, muka memang lawa gila, pakai handbag and so on. Dia cakap orang nak kutuk dia senyum, orang nak maki dia senyum, orang nak mempersoalkan dia senyum. Sebab kenapa? Duit makan anak-anak aku bukan daripada mulut korang. So I was macam, betul juga tu. So I pun tegarkan hati, duit makan anak-anak aku daripada tindakan aku. So I just proceed. Orang akan cakap no matter you baik atau you alim atau you buat benda terbaik pun orang akan tetap kutuk you. So just proceed. No worries. So untuk jawab persoalan you, macam mana nak survive benda ni? For sure. Kat sini, you akan boleh buat kalau you ada awareness. You akan boleh buat kalau you ada high motivation. You akan boleh buat kalau you betul-betul disiplin. That's it. Kalau you tak boleh buat benda tu, memang susah you nak move on. Memang susah you nak survive. Memang susah you nak proceed to next stage. Alright? So kat sini, I nak you faham, awareness dah ada. Alright? You kena tahu apa yang motivate you. You kena tahu apa yang drive you. You kena tahu apa yang boleh bantu untuk sustainkan, untuk konsistenkan benda tu. Apa itu disiplin? Disiplin ni, walaupun you sakit, walaupun you penat, walaupun you tak ada duit, walaupun you heartbroken, you tetap buat. Alright? Apa itu passion? You penat. Alright? You dah memang tak dapat kejayaan, tapi you masih lagi suka benda tu. Dia tak membuatkan you jatuh. Right? So itu adalah passion. So bila nak cakap macam ni, ramai yang macam, Kimi, susah benda tu. Sebab susahlah tak ramai orang berjaya. Sebab susahlah tak ramai orang kaya. Right? So, basically tuan clear? Clear. Right. Okay. So kat sini, I nak you jelas tuan. Apa yang membuatkan team you boleh motivate kalau dia nampak apa yang dia bakal nampak. Okay? Dia boleh nampak kalau you tunjukkan macam mana nak nampak. Alright, sekarang ni memang tak semua boleh bergerak. But then mungkin you boleh suggest, okay, mungkin kita boleh guna 3D visualization. Okay, mungkin kita boleh guna ID ni. Okay, mungkin kita boleh guna ID ni, ID ni, ID ni. Alright, so you yang menampakkan benda tu. You yang sedarkan mereka, you yang motivate mereka sebagai leader. Okay? Right. Nak tahu tak, saya berusaha dengan ramai tim insurance, saya berusaha dengan ramai tim rent property ni sebenarnya kurang sikit, tapi saya berusaha dengan ramai tim insurance yang di mana mereka pun alami benda sama. Coach, benda ni macam ni, saya cakap satu je. You know what? You sebenarnya tak jual produk, you tak jual servis, you jual vision. Right? Kalau you jual produk, you memang tak terjual. Orang takkan beli produk you. Orang beli sebab you, bukan sebab produk you. Sebab tu you boleh jual. You tak jual produk, you jual vision. Nak saya share satu story? Boleh. Okay. So story ni sebenarnya ada seorang usahawan, lady boss jumpa saya dalam sesi live saya. Coach, saya punya bisnes tak boleh nak survive lah, saya punya bisnes tak boleh nak bertahan lah. Kenapa? Sebab bisnes saya jual planner, saya jual logbook. Macam ni saya nak jual, saya hanya boleh jual pada musim awal tahun. So bisnes saya adalah bisnes bermusim. Okay. So habis puan buat apa? Puan full time buat? Ya, saya full time buat bisnes ni. Puan founder? Ya, saya founder. Dan puan makan macam mana? Oh, bergantung pada nasib lah kalau ada orang nak beli. Sebab tu bisnes you fail. Sebab you tak ada master plan. You tak ada blueprint yang terbaik. This is your main idea. Jual waktu musim awal tahun. What is your alternative plan? What is your contingency plan? What is your exit plan? Benda tu tak ada. Right. So saya cakap dengan dia, kita tak nak cerita bab tu, kita nak cerita macam mana you nak menjual. Ini adalah, contohlah, ini adalah logbook you. Ini adalah you punya planner. You tak jual planner. You jual vision. Alright? Hey, dah awal tahun, skrip pertama. Dah awal tahun lah, why not beli planner untuk plan perjalanan 365 hari?
Lah betul juga. Oi, lawannya buku-buku ni semua. Okey, dia beli planner sebab awal tahun. Alright. Situasi kedua. Puan ada staff baru kan? Semua staff baru wajib ada book planner yang proper untuk deliver kerja you terbaik. Supaya tak terlepas jadual. Supaya dia take note dalam semua minit meeting. Dia jual planner sebab staff baru. Alright. Tuan ada corporate meeting kan? Tuan handle klien corporate. Jadikan planner book sebagai hadiah untuk klien-klien you. Dia deal dengan MAS. Dalam MAS ada 300 usahawan, 300 individu yang join training tu. 300 planner book terjual. Dia jual sebagai apa? Sebagai tanda, sebagai gift. Sebagai macam tools untuk program tu. Oh, kena ada file, kena ada dokumen, kena ada template dan kena ada planner. Alright? Dia boleh jual sebagai tools. Boleh jual sebagai gift. Tuan Haji, jadikan planner ni sebagai appreciation token you kepada you punya leader-leader, kepada you punya manager-manager. Dapat benda ni. In fact, AIA pun bagi pada semua pembeli insurans baru. Betul? Betul? Kenapa dia bagi pada bulan depan, awal bulan 8, kadang bulan 2, tak kisah. Janji you insurance buyer yang baru, kita akan bagi planner sebagai tanda appreciation. Lawa gila kot dia punya. Mana tadi punya? Saya pun dapat satu. Alright? So dia bagi pada klien-klien dia. Kita tak jual pada klien AIA, kita jual pada HQ AIA. AIA tak ambil 100, dia ambil 10,000 unit. So, kita dah cerita klien pula. Cerita dia, you tak jual planner puan. You jual vision. Kenapa you kena beli planner? Itu yang you jual. You tak jual property Tuan Azharul. You kena cerita, you kena jual vision. Kenapa you kena beli property ni? You nak rumah idaman kan? Ini kan rumah idaman you. You nak bersara kat sini kan? Kenapa tak nak beli kat sini? You cerita persaraan, you tak cerita rumah. You cerita investment. Tuan beli ni untuk invest balik kan? Untuk jual balik kan? Yes, this is the right property untuk you invest. You cerita tentang investment, tak cerita tentang property. Right? Kat sini, bila cerita tentang investment, tuan bayangkan yang sekarang beli below market. Kita ambil selepas COVID, this is the plan and this is assumption. This is the forecast yang you akan dapat jual. You cerita benda tu, tak cerita rumah ni ada 5 bilik, rumah ni tandas dekat atas. Tak, you tak cerita benda tu, dia boleh tengok sendiri. Dia boleh tengok montage, dia boleh tengok videos and so on. Alright? So kat sini you jual strategi, you jual vision. Macam tadi kita ada sesi dengan our coaches. Mana-mana participant dalam program CEO coaching. Tuan Kimi, saya jam, saya dah tak tahu nak buat apa. Kenapa? Apa yang you masalah? Apa yang you buat sekarang? Kita buat video untuk training, kita ada buat jahit pukal, kita sebagai OEM, kita buat macam ni. Tak banyak pun kerja you puan. Kenapa you serabut? You serabut sebenarnya you tak fokus. You fikir anak, you fikir family, you fikir kedai yang tergantung tak boleh jalan, you fikir pekerja tak tahu nak buat apa, you banyak gila you fikir, sebab tu you serabut. Sebenarnya bukan kerja you sangkut. You fikir banyak benda yang you tak fokus pada kerja you. Kerja you 3 je. Bila kita tapis balik, tak payah buat video. Tak boleh nak ya pun. Benda tu tak boleh jual cepat. Yang boleh jual cepat dan menguntungkan adalah you jadi OEM untuk fashion. Just fokus benda tu. Bila kita susun balik strategi, you see what? Sehari you kena call 60 orang je. 60 orang je dan ambil masa satu orang 3 minit. So bila ambil masa satu orang 3 minit, 3 minit kali 60 orang, you perlu 180 minit, bagi 60 minit, you perlukan 3 jam saja untuk bekerja. Selebihnya, dia berminat, masuk ke funnel ni, ada video, dia faham video, you tinggal buat transaction. Ini kita sistemkan mereka, supaya dia boleh kurangkan bekerja. Barulah you dapat time freedom. Alright? Usahawan tak utamakan jadual. Usahawan jadualkan keutamaan. Mana yang utama? 3 jam saja. Okey, fokus 3 jam. Yang lain boleh systemize. Yang lain boleh automate. Yang lain boleh digitalkan. Kenapa you nak kena kerja ulang-ulang? Alright? So that's normally apa yang saya buat lah untuk automate. Okay. So bila team you tak motivated, you adalah orang pertama yang akan motivatekan mereka. Macam mana? Bagi gambaran. Macam mana saya cerita dekat tuan, saya bukan bagi satu situasi, saya bagi dekat 5 situasi pada you untuk satu cerita. Bagi mereka jelas, bagi mereka nampak dan nak bagi betul mereka faham, bawakan mereka duduk dalam keadaan tu. Alright?
Jom kita meeting dengan team insurance. Macam mana orang boleh buat sale? Kenapa nak share? Tak, I nak you faham macam mana orang boleh motivated, orang boleh drive sale walaupun COVID. Okey, kita jumpa pula dengan online seller, jual tudung. Lah bolehlah jual bolehlah jual tudung tuan. Okey, tak ada masalah. Cuba kau jual tudung, tengok laku tak laku. Cuba kau jual mesin penapis air, laku tak laku. Cerita dia orang senang nak sembang tapi nak buat tu susah. Betul? Betul. Kita bantu tuan. Ya, ada satu lagi nak tanya. Okay, kalau macam kita nak jual projek, kita nak jual projek yang sekarang ni projek yang mahal ni, yang unit tak banyak, macam 10-15 macam tu. Harga pun macam 2 juta macam tu. So kalau in term of marketing, kita bagus macam mana tu? Sebab benda ni dah lama, projek tu dah lama berjalan. And then sebelum COVID pun dah berjalan. So sampai sekarang pun unit masih ada lagi. So is it ada cara lain? Pasal kita biasanya macam mudah, property guru. Is it ada channel lain ke yang boleh kita advertise untuk dapatkan ni, macam pasal dia 2 million kan, dia macam high end punya customer pun kena yang banyak duit kan. So ada platform ke yang saya tak cuba? Sebab biasanya saya cuba yang macam high end tu kita go for iProperty. And then yalah, kita expect adalah return daripada property, tapi ikutkan dah 2 tahun pun tak ada apa-apa. So rumah pun dah siap kan. Maknanya kita jual ni rumah ni macam sub sale, mana rumah tu dah siap tapi tak terjual lagi. Kalau you ada idea, I think kita boleh, macam mana saya boleh cubalah kalau ada platform lain. Good questions. Alright. But since it's more than 30 minutes, saya akan jawab soalan terakhir tuan, boleh? Boleh. Okay. So kat sini, anak you nampak bila you masuk all these platforms, you lebih kepada menyerah, lebih kepada berserah. Bergantung kepada performance platform tu. Kalau platform tu banyak buat billboard dan mungkin laku, banyak buat iklan digital, dia akan laku. Banyak dia ada duta, akan laku. Dia bergantung pada performance platform tersebut. So you berserah. Macam I main Facebook. Kalau one day Facebook tiba-tiba Mark Zuckerberg mati dan pemilik saham ni akan tukar dia punya polisi, dia akan tukar dia punya interest and so on. Orang dah tak berminat dekat Facebook. Saya dah tak boleh cari makan dekat Facebook. Alright? Sebab saya bergantung pada platform orang. And you as well bergantung pada platform orang. Okay. So macam mana you nak guna pakai platform ni, I believe you almost 100%. You almost utilize every platform. Cuma masih tak dapat. Again, kita akan balik. Orang tak beli rumah, orang beli value. Right? Apa value yang you boleh jual? Nombor 2, you tak boleh jadi everybody. You tak boleh jual kepada everyone. Sebab dia bukan rumah 120,000. Dia rumah 2 juta. So 2 juta, dia must be someone. Dia bukan everyone. Dan bila cerita someone, siapakah orang tersebut? So you kena ada targeted. You kena ada targeted segment, targeted audience. Siapa mereka? Apa karakter mereka? Pertama, contoh, lelaki. Kedua, umur berapa? Ketiga, profession apa? Keempat, position apa? Kelima, industri apa? Keenam, lokasi mereka duduk di mana? Ketujuh, interest mereka apa? Kelapan, dialek mereka apa? Kesembilan, apa dia punya status? Berkahwin, bujang, cerai, duda, I don't know. You kena ada benda ni semua. Ke-10, apa dia punya hobi. Right? You kena tahu benda-benda tu semua. All these karakteristik yang membuatkan, okay, siapa yang ada 10 karakteristik ni? You akan nampak daripada 33 juta rakyat Malaysia, yang ada karakteristiknya hanyalah mungkin 85 orang di Malaysia. 85 orang inilah yang you target. Dia susah nak dapat. Seorang dekat Kelantan, 2 orang kat Perlis, 5 orang kat Johor, dekat Selangor ada 33 orang, I don't know. Tapi kalau you fokus, dia akan lagi mudah. Ingat, fokus. Macam saya cakap, kalau you nak minat, you nak motivated, fokus. Bila you fokus, you tak broadcast message. Tidak. Bila you fokus,
Assalamualaikum Datuk Seri Mazni. Saya Azharul, manager untuk semua house property. Saya nampak Datuk Seri memang minat kepada property untuk invest, especially jual kepada syarikat-syarikat balik. Saya pakar dalam bidang tu, especially bantu you untuk generate income melalui property antara syarikat. Nak saya assist Datuk Seri. Alright, so waktu tu you akan cerita you punya brand. This is my portfolio. This is my achievement. This is my clients. This is all your brands. Alright? Oh, bagus Azharul ni. Okay, let's talk. Okay, Datuk Seri, since COVID sekarang, kita akan bercakap di dalam Zoom meeting dan kita ada kita punya team yang dah bersedia dekat rumah 2 juta tu. So, you buat presentation, ada orang buat live and so macam idea I cakap tu. Okay, I minat. Dan ini adalah market dan ini adalah keberangkalian yang you akan boleh buat dan keberangkalian keuntungan you. Kita dah kaji semuanya untuk Datuk Seri. Tinggal you nak endorse atau tidak, itu saja. Klien fikir macam tu, push. Dah banyak benda ni kau buatkan untuk aku. Tak payah nak fikir-fikir, tak payah nak tekan kalkulator, tak payah nak panggil inspektor. Semua you dah tolong buatkan. Itu yang membuatkan rumah tu mudah terjual. Value rumah tu campur dengan value you. USP adalah untuk benda yang you nak jual. UBP adalah dari you. Unique Buying Proposition. Kenapa Datuk Seri tu kena beli dekat you? Sebab Unique Buying Proposition, brand you power, portfolio you tempat, you punya delivery bagus, logistik you awesome. Tak pernah tengok. I tak pernah jumpa lagi lah Azharul orang yang jual property macam you. Dia salute. Okay, I ada nak beli lagi 3 unit dekat Sarawak contoh. Okay, let me handle. Sebab kenapa? Cara you unik. Dia tak pelik. Orang-orang yang berduit ni, dia suka tengok benda-benda baru. Dia suka tengok benda-benda yang memudahkan dia. Bukan buatkan dia berfikir lagi. Terpulang pada Datuk nak beli macam mana? Kenapa terpulang pada aku? Dia akan tanya. Aku dah ada duit. Patutnya terpulang pada kau macam mana nak mengurat aku. Right? Sebab dia dah ada duit. Cuma cara kita, daya ni cakap pun sangkut-sangkut macam mana ni nanti. Faham tak? Dia akan observe benda tu. Dia akan observe body language, communication you. Right? Sebab tu, orang Chinese, sorry to say, saya bekerja dengan Chinese. Saya bekerja dengan Cina Bukit. Saya memang, culture saya banyak Chinese. Kalau nak menjual, dia hantar amoy-amoy ke depan. Sebab apa? Amoy-amoy ni nak tarik pandangan orang. Tapi nak tarik perhatian, dia akan bagi yang expert kat belakang. Amoy ni, hi Mr. Morning, this is ni, please have a look. Dia akan suruh ke dalam, yang kat dalam tarik. Dia sebenarnya guna pakai konsep apa? Konsep konsep push dan pull. Dulu kita push, susah nak jalan. Sekarang ni, orang push dan ada orang lain pull. Sebab tu dia bergerak. Amoy-amoy ni tarik pandangan. Yang expert kat dalam, yang bos-bos, yang perut boroi, yang dah asoi-asoi, dah otak-otak, dah apek-apek, yang power-power dan manager ni, rambut dah putih, mereka pull. Okay, mister, this is 5 reason why you need to buy this unit. It's 10 million cost. Dah ceritalah. Memang bab presentation tip-top, top notch and so on. Tapi Amoy ni kerja dia tarik je. Yang kill kat dalam, yang closing kat dalam. Sebenarnya, Amoy ini tarik pandangan, yang kat dalam tarik perhatian, properti dan karakter orang tu yang tarik perasaan. 3P, 3 konsep nak menjual. Pandangan, perhatian, perasaan. Alright? Okay, menarik. Okay, so it's not about the property. Property dah siap. Cumanya macam mana kita nak deliver produk, property, client. You kat tengah-tengah sebagai bridge, sebagai jambatan. Macam mana you nak hubungkan? You hubungkan melalui communication. Macam mana logistik communication you? Itu yang kita kena consider. In fact, semua usahawan adalah logistik. Dia adalah, dia saya cakap, apa nama sedap dia? Dia adalah transporter lah, lebih kurang macam tu. Dia menghubungkan antara idea dan juga duit. Antara produk atau servis dan juga pelanggan. You kat tengah-tengah. Beza I dengan Najib Asarok macam mana kita deliver konten kita. Basically konten sama. Alright, dia cerita marketing. I pun cerita marketing. Adli pun cerita marketing.
Ini pun cerita marketing. Tapi macam ni kita deliver. Oh, Najah Sabah punya macam ni lah. Oh, Kimi punya macam ni. Oh, Najah Sabah nampak corporate. Oh, Kimi pun nampak corporate. Oh, Najah Sabah nampak jambu. Oh, Kimi nampak jambu. Oh, tak nak lah aku nampak jambu. Nampaklah macu contoh. Alright. So, kita tukar cara delivery. Alright. So, it's very custom. Alright. Sebab tu, kalau macam agent ni, you kena tahu apa dia punya personal strength. Mungkin rupa dia elok, communication dia elok, OOTD dia elok and so on. Okay? Betul. Alright. So, terbantu Tuan Azharul? Ya, bantu kita basically ada banyak idea baru yang boleh kita implement kan pada sekarang ni. So, insyaAllah okay, by kita buat dulu nanti saya bagi feedback lah. Saya rasa okay. Nampak benda tu something yang boleh dilakukan lah. Just kena buat je lah. Benda dah ada, idea dah datang pada rapat. So just kena fine tune dan execute saja. So should be tak ada masalah lah. Alright. So no need to worry too much sebab what's happen is happen. You know, benda dah jadi dah pun. Cuma kita nak teruskan macam mana. So susah, mungkin susah sebab first time buat, tapi dia akan jadi okay kalau kita dah biasa buat. So saya selalu cakap macam ni tau. Macam berat dia benda ni. Fikir balik, memanglah berat. Kau first time buat, apa kau expect first time buat dah lancar? So saya selalu cakap dia macam tu. Kau nak expect benda buat terus dapat? No, impossible. Alright? Dan saya selalu cakap tau, kalau benda ni senang, dah ramai orang jadi kaya. Dah ramai orang jadi expert. Sebab benda ni susah lah tak ramai berjaya. Alright? So tugas you just untuk maintainkan dia punya kepercayaan, dia punya awareness, dia punya motivation supaya you boleh bawa team you terus rocket. Okay? Okay. Tuan Azharul. Terima kasih. Okay, sama-sama. Thank you so much kepada Tuan Azharul yang bertanya soalan. Hopefully sesi premium consultation ni dapat bantu Tuan Azharul dan juga penonton di YouTube channel Kimia Allah. InsyaAllah. Alright? InsyaAllah. Nanti saya one month lagi saya bagi feedback lah. InsyaAllah. Awesome. Okay. Kita jumpa lagi Tuan. Thank you. Okay. Assalamualaikum. Salam.